Kita tengok buku dia sendiri. Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kashfus Syubhat, terbitan negara mereka sendiri. Walaupun negara mereka sekarang sedang menjauhkan kalau saya nak cerita sejarah dia pun selalu cerita panjang dulu. Tapi maknanya cuba tengok. Kita tahu Muhammad bin Abdul Wahab memang tak pernah pergi keluar daripada Kepulauan Arab. Dia hanya duduk dekat kawasan Najd, Riyadh sekarang ni, Mekah, Madinah, Ahsa, kawasan sekitar betul-betul tengah-tengah Kepulauan Arab tu lah. Tak pernah pun dia pergi ke China, ke India ke dan sebagainya. Jadi apabila dia menyebut orang musyrikin, siapa yang dimaksudkan dengan musyrikin? Bila dia sebut orang kafir pada zaman kami, siapa yang dia kafirkan tu? Dalam kitab Kashfus Syubhat, contohnya kata, bayanul adillati ala annal musyrikin alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi tauhid rububiyah wa lam yukhrijhum dhalika minasyirki fil ibadah. Maka dia kata pertama sekali, dia memang konsep dia memang tauhid 3 kita akan tengok. Dia kata orang musyrikin mempunyai tauhid rububiyah. Ini ulama dah kata satu dakwaan yang bid'ah. Bagaimana kamu mengatakan orang musyrikin itu sebagai bertauhid? Konsep ini pun dah juga salah. Lepas tu kalau kita tengok sebahagian buku-buku mereka kata semua orang kafir itu bertauhid dengan tauhid rububiyah. La haula wala quwwata. Pertama, tidak semua mereka mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian di sana kan ada golongan ateis. Kemudian kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan pergi jumpa kawan-kawan perempuan, kawan-kawan tuan-tuan daripada golongan Hindu ataupun daripada golongan Buddha. Cuba tanya, adakah Allah yang mencipta alam ini? Mereka takkan jawab Allah mencipta alam ini. Jadi mereka tak ada pun tauhid rububiyah. Tapi golongan yang mengatakan bahawa musyrikin ada tauhid rububiyah, ini satu bid'ah yang besar. Bahkan sebagian ulama kata bertentangan dengan sharihul Quran, bertentangan dengan dalil Quran yang sharih. Dan pelajar-pelajar pun semua adalah pelajar-pelajar usuluddin. Baik, jadi dia kata, nanti kita akan tengok nanti bahawa dia nak kata juga bahawa syirik zaman dia ni lebih besar daripada syirik zaman Rasulullah. Seolah-olah tugas dia ni lagi besar daripada tugas Rasulullah. Syirik yang Rasulullah tu lebih kecil berbanding yang Rasulullah hadapi zaman dia, lebih kecil berbanding dengan syirik yang dihadapi pada zaman dia. Kemudian dia kata bayanu anna tauhid al-ibadah ataupun tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah di sisi mereka juga dengan sebagai tauhid ibadah, iaitu makna la ilaha illallah. Dan kemudian dia kata wa annal kuffara fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam kanu a'rafa bi ma'naha min ba'di man yad'i al-islam fi zamanina. Dia kata bahkan sebahagian orang kufur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu makna tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah la ilaha illallah berbanding dengan orang yang mendakwa Islam pada zaman kita. Subhanallah. Sebab apa? Kita akan tengok nanti. Dia mendakwa bahawa orang musyrikin dulu ketika susah dalam kesusahan akan bertauhid atau berdoa kepada Allah semata-mata. Kemudian bila senang, kufur. Tapi dia kata orang kafir zaman kita, musyrikin zaman kita, pada waktu senang dan susah, dua-dua melakukan syirik. Tawassul, tabaruk, istighasah itulah dia anggap itu sebagai melakukan syirik. Jadi dia kata orang kufar dulu, bila susah, ingat Allah. Bila senang, maka dia menyembah berhala dia, beribadah kepada berhala dia. Tapi orang Islam hari ini, zaman dia, susah ke senang ke bertawasul, susah ke senang ke beristighasah. Jadi seolah-olah syirik yang dihadapi pada zaman dia tu adalah syirik yang lebih besar daripada syirik zaman Rasulullah. Bahkan dia kata orang dulu lebih kenal tauhid, musyrikin dulu lebih kenal tauhid sebab bila susah minta pada Allah. Orang hari ini bila susah bertawasul, dia kata. Teruk. Jadi mereka menggunakan kesalahfaham mereka terhadap tawassul, tabaruk dan istighasah sebagai asas untuk mengkafirkan umat Islam yang lain. Baik, kita tengok buku dia yang lain. Buku yang sama juga, tapi cetakan yang berbeza. Tapi dua-dua adalah terbitan rasmi negara mereka. Baik. Dalam fasal yang ke-11 dia kata isbatu anna syirkal awwalina akhafu min syirki ahli zamanina. Menetapkan atau mengisbatkan bahawa syirik golongan awalin musyrikin zaman Rasulullah akhaf, lebih ringan daripada syirik ahli zaman kita, daripada syirik golongan musyrikin zaman kita. Soalan dia, siapa musyrikin yang you maksudkan zaman you tu? Tengoklah dalam sejarah, mereka serang siapa, mereka bunuh siapa, mereka hambakan siapa. Umat-umat Islam yang mereka kafirkan, yang berada di Mekah, di Madinah dan sekitarnya.
Itulah yang mereka maksudkan dengan musyrikin zaman kita. Maka dia pun kata, saya terus terjemahlah ya, takut panjang. Apabila kamu mengetahui ini, sesungguhnya yang orang musyrikin zaman kita namakan sebagai i'tiqad adalah syirik yang yang turun berkenaannya Al-Quran dan yang diperangi oleh yang diperangi oleh Rasulullah SAW terhadap kaum musyrikin pada zaman tersebut. Saya terjemahkan secara makna biar mudah faham. Dia kata apa yang orang musyrikin zaman kita panggil akidah, sebenarnya zaman tu Rasulullah perang orang musyrikin sebab akidah tu lah. Astaghfirullahalazim. Maka dia pun kata fa'lam anna syirkal awwalina akhafu min syirki ahli zamani Nabi Amrain. Dia kata pun maka ketahuilah bahawa sesungguhnya syirik orang-orang musyrikin zaman awal lebih ringan daripada syirik ahli zaman kita. Jadi maknanya dia nak kata apa? Aku ni membantras syirik yang lebih berat daripada syirik yang dibantras oleh Rasulullah. So nak tanya soalan lah. Siapa lagi hebat? Kalau Rasulullah menghapuskan syirik yang kecil, yang ringan, dan dia menghapuskan syirik yang berat, siapa lagi hebat membawa tauhid? Itu yang kita kata, ia terkandung dalam kitab-kitab utama. Dia kitab tauhid dengan kitab Kasyfus Syubhat ni memang kitab utama Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebahagian risalah tu ia ada, ya, usul salasah dan sebagainya, tetapi kitab yang utama adalah kitab tauhid dan kitab Kasyfus Syubhat. Dan ini terbitan-terbitan rasmi. Maka dia kata orang dulu syirik orang-orang musyrikin awal, mereka syirik dan menyeru para malaikat dan aulia bersama Allah ketika waktu senang. Tapi ketika waktu susah, mereka fayukhlisuna lillahi du'a. Ketika mereka susah, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Okay? Jadi orang musyrikin zaman dia yang dia kata musyrikin itu umat Islam. Dia kata waktu senang susah pun berdoa pada Allah. Kemudian dia kata apa? Maka okey. Wa amma fi ad-dara'i wasyiddah fala yad'una illa Allah. Dia kata orang-orang musyrikin zaman dulu kalau waktu susah dan payah, mereka tidak berdoa melainkan kepada Allah. Maka kamu tahulah perbezaan di antara syirik penduduk zaman kita, ahli zaman kita, umat Islam zaman kita, ya umat Islam lah, dan syirik musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia membawa satu konsep tauhid yang mengatakan bahawa umat Islam yang ada pada zaman dia itu adalah golongan musyrikin, dan bukan musyrikin biasa, musyrikin yang lebih teruk daripada musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, kalau nak dipaham, dia punya kerja lagi berat, dia punya kerja lagi hebat. Sebab apa? Sebab Rasulullah perang syirik yang lebih kecil berbanding dia yang memerangi syirik besar. Padahal Rasulullah dah sebut dah, aku tak risau kamu akan kembali kufur. Sebab memang umat Rasulullah SAW telah dipelihara, dijanjikan pemeliharaan, tak akan bersepakat di atas kesesatan. Tapi dia menuduh orang jatuh sesat beramai-ramai. Dan kita akan tengok pula nanti kata-kata anak muridnya. Baik. Kemudian saya nukilkan di sini kata-kata anak murid pengasas Wahabi, penulis kitab Tarikh Najd, iaitu yang dipanggil sebagai Husain Ibn Ghanam ataupun lebih dikenal lagi sebagai Ibn Ghanam. Jadi ini memang muka surat antara muka surat yang terawal. Tuan-tuan boleh baca ni, Halul Muslimin Al-Faslul Awal, Halul Muslimin Qubaili Qiyam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Bid-Da'wati. Hal keadaan orang Islam sebelum datangnya Muhammad bin Abdul Wahhab membawa dakwahnya. Kata beliau apa? Kana aktsarul muslimina fi matla'il qarni tsani 10 al-Hijri, kebanyakan orang Islam di awal kurun ke-12 Hijrah, qadir takasu fi syirk wartaddu ilal jahiliyah. Kebanyakan orang Islam telah jatuh dalam syirik, bergelumang dalam syirik dan telah murtad dari kejahiliah. Dan kita akan tengok nanti sebahagian golongan mereka mengkafirkan ulama-ulama besar mazhab Syafi'i sebagai orang yang telah murtad. Kita akan tengok nanti. Kemudian dia kata mereka kembali kepada kesesatan bapa-bapa mereka,
kemudian kembali kepada ibadatil awliya'i was salihin, amwatihim wa ahyaihim, kembali kepada menyembah para awliya dan salihin, menyembah orang yang mati dan menyembah orang yang hidup. Bahkan mengiktikadkan bahawa batu-batu dan pokok mempunyai kudrat, dan mereka dipanggil pula orang-orang soleh itu sebagai berhala. Kemudian dia kata wa ahdatsu minal kufri wal fujur wasyirki bi ibadati ahli al-qubur, dan dia dakwa pula orang-orang muslimin di Mekah dan Madinah itu, ataupun di kepulauan Arab sendiri, di kawasan mereka, sebagai orang yang kembali mencipta kekufuran, kejahatan dan syirik dengan beribadah kepada penduduk kubur. Itu yang kata Ustaz Azlan tadi. Mereka menggunakan istilah kuburiyun kepada umat-umat Islam yang lain. Ini yang saya dah terjemahkan ya. Jatuh dalam syirik, murtad kembali, mengikut kesesatan, menyembah para wali, menyembah berhala-berhala, menyembah beribadat pada penduduk kubur. Ini naratif yang dan sebahagian ramai umat Islam yang terpedaya. Pertama, dia bertentangan dengan nas Rasulullah yang menyatakan bahawa umat ini terpelihara daripada jatuh sesat beramai-ramai. Satu. Yang kedua, tak ada ahli sejarah lain melainkan mereka yang kata umat Islam kembali kepada murtad. Yang ketiga, kita cuba guna logik akal. Logik tak kita kata Mekah dan Madinah yang menjadi pusat ilmu Islam yang penuh dengan ulama 4 mazhab yang mengajar di masjid-masjid dan madrasah di sana, tiba-tiba dekat sana tersebarnya apa yang disebut ni, murtad, kembali menyembah wali-wali, kembali menyembah berhala, kembali menyembah kubur. Logik tak? Ibarat kata kita kata dekat Jabatan Mufti Negeri Sembilan dah kembali kepada penyembahan kubur, ataupun dekat Jabatan Mufti Negeri Terengganu dah kembali kepada, ataupun dekat JAKIM Darul Quran mereka dah kembali kepada penyembahan kubur. Tak logik langsung. Sebab itu pusat ilmu, pusat ibadat umat Islam, penuh dengan para ulama. Maka naratif yang sebegini sebenar-benarnya jelas penipuan, dia amat jelas. Hanya untuk menjustifikasikan mereka memerangi, dan subhanallah, kalau kita baca dalam buku-buku mereka, mereka kata mereka memerangi golongan musyrikin. Dan mereka memperhambakan, ada pasar hamba zaman mereka dan sebagainya. Sebab tu ni saya nak tunjukkan ni. Dengan naratif takfir yang terbukti dari kitab mereka sendiri, tu yang sebahagian ulama kata, hal huwa nabiyyu hatta ja'a bitauhid? Adakah Muhammad bin Abdul Wahab ni seorang nabi sehingga dia mendakwa dia datang membawa tauhid, seolah-olah orang lain tak kenal tauhid, ulama lain yang ulama 4 mazhab tu tak kenal tauhid? Ni yang kalau kita baca sebahagian kata para ulama seperti Syekh Ahmad Zaini Dahlan, melihat kepada tindak tanduk Muhammad bin Abdul Wahab, dia perasan macam dia nabi. Seolah-olah kisah Rasulullah terulang. Cuba tengok. Pertama, nama dia Muhammad bin Abdul Wahab. Nama Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kemudian sebelum kedatangan Rasulullah, memang syirik tersebar luas di muka bumi. Amr bin Luhai yang telah membawa berhala daripada Syam pergi ke Mekah, kemudian menyebarkan berhala-berhala pada musim haji. Akhirnya berhala tersebar di tanah Arab. Maka Rasulullah kata, aku tengok Amr bin Luhai membawa perutnya yang terburai dalam api neraka, kerana dialah orang yang mengembalikan syirik penyembahan berhala ke rumah tauhid, iaitu rumah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS ketika Namrud membina rumah-rumah berhala di atas muka bumi. Maka Allah memuliakan Nabi Ibrahim dengan membina rumah tauhid. Tiba-tiba dikotori oleh Amr bin Luhai. Dalam riwayat ada sebut 2,500 tahun, 1,500 tahun sebelum datangnya Rasulullah. Maka syirik telah tersebar di atas muka bumi dan datangnya Rasulullah. Jadi Rasulullah datang membawa tauhid. Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab pun mendakwa perkara yang sama. 600 tahun. Khususnya sebelum datangnya apa kita panggil Ibn Taymiyah. Orang tak kenal makna tauhid. Jadi dia pun macam seolah-olah datang nak menyucikan Mekah Madinah daripada syirik. Masing-masing Rasulullah datang membawa tauhid jelas. Dia datang membawa tauhid tapi namanya tauhid 3 serangkai. Tauhid 3 serangkai. Ataupun tauhid 3 lah kita panggil. Tauhid 3 ni kalau nak bincang panjang boleh bincang panjang tuan-tuan. Kemudian dia perasan dia pun macam Rasulullah. Rasulullah dihalau oleh penduduk Mekah dan berhijrah ke Madinah. Dia dihalau oleh penduduk Uyainah dan berhijrah ke Dir'iyah. Uyainah tu kita tahu kan. Lepas ayah dia meninggal, dia pun menzahirkan pemikiran-pemikiran dia. Penduduk Uyainah nampak dia ni memang
halau dia keluar. Kemudian yang ambil dia adalah Muhammad bin Saud, iaitu pemerintah Dir'iyah. Dan akhirnya mereka membentuk kesepakatan. Akhirnya ada Ali Saud, ada Ali Sheikh. Ali Saud tu keturunan Muhammad bin Saud, kemudian Ali Sheikh, dan dia berkahwin kita panggil dengan keluarga, membentuk talian keluarga. Dan kita tahu bila dia wajibkan orang-orang berhijrah ke Dir'iyah, maka dia membentuk kumpulan-kumpulan tentera dengan bantuan British, dan persenjataan British. Dan ada kajian yang menyatakan bahawa ketika zaman Wahabi, senjata British masuk dengan begitu banyak ke Pulau Arab dan membentuk Jaisul Ikhwan. Kalau Rasulullah berhijrah ke Madinah, kemudian disyariatkan jihad, maka Rasulullah mula berjihad. Dia bila diharau daripada Uyainah pergi ke Dir'iyah, kononnya dia Muhajirin lah. Muhammad bin Saud tu Ansar. Lepas tu semua yang siapa yang nak mengikut dia kena berhijrah kepada dia, dan dinamakan, kalau nama Jaisul Sahabah tu nampak sangat macam perasaan Nabi, namanya Jaisul Ikhwan. Lepas tu bila dia serang, dia namakan peperangan dia tu sebagai Ghazwah, dan kemudian disebut dia dalam dalam buku-buku sejarah dia tu, mereka muwahhidun muslimun, yang mereka lawan tu musyrikin, padahal yang mereka lawan tu penduduk-penduduk Islam di kawasan sekitar Mekah, Madinah, Riyadh. Kemudian Rasulullah ketika zaman Suluh Hudaibiyah, zaman kita panggil perjanjian kedamaian dengan golongan musyrikin, maka Rasulullah menulis surat kepada Parsi, Rom dan Mesir dan sebagainya, Muqawqis. Dia pun ada tulis surat juga ke Turki Osmaniyah. Dia bagi salam kepada Turki Osmaniyah. Macam mana Rasulullah bagi salam? Salamun ala man ittaba'al huda. Seolah-olah Turki Osmaniyah ni bukan Islam. Jadi ini sebahagian, ada banyak lagi yang sebab kenapa ulama kata dia perasan dia macam Nabi. Itu yang tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berat. Dan kita tengok bukti yang disebut dalam kitab mereka yang utama, bukan kitab biasa. Kitab utama Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Himpunan risalah-risalah dan masalah-masalah ulama Najd. Ini pun kelakar juga kan? Kenapa saya kata kelakar? Jelas mereka ni datang daripada Najd. Najd tu memang kawasan yang diketahui di timur Madinah tu. Kawasan sekitar Riyadh, Uyainah, Dir'iyah. Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Najd, wafat di Najd. Muncul di Najd. Nah, tengok tuan-tuan. Boleh baca risalah-risalah dia yang dihimpunkan oleh Abdul Rahman Al-Najdi ni. Dia kata apa? Dia kononnya ini adalah persaksian lah. Dia, lepas dia dah tawan Mekah dan Madinah apa semua berlaku pertumpahan darah yang besar, bunuh ramai-ramai. Kalau kita baca Taif Massacre, pembantaian Taif yang dibuat oleh Wahabi, berapa begitu kejam, masyhur. Kisahnya orang putih pun tahu. Tengok dia kata apa ni. Nashhadu wa nahnu ulama Makkah. Dan seolah-olah yang buat ni adalah ulama-ulama Mekah. Yang meletakkan khutut iaitu tanda tangan wa akhtamana fi hadzal raqim, dan menetapkan kami punya cok pada kertas ini, tulisan ini. Anna hadzal din. Tengok, dia tak panggil apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai mazhab, tetapi dia anggap sebagai agama. Maknanya siapa tolak memang tolak agama. Anna hadzal din alladhi qama bihi Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Agama yang didirikan ataupun yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Agama yang didirikan. Agama. Sebab tu Wahabi memang sangat keras dalam masalah khilaf, sebab mereka menganggap mereka ni membawa agama yang betul, orang lain agama yang salah. Wada'a ilahi imamul muslimin, dan pada waktu tersebut pemimpinnya Saud ibnu Abdul Aziz. Dan agama yang dibawa, yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan diseru oleh Saud bin Abdul Aziz daripada mentauhidkan Allah dan menafikan syirik, allazi dzakarahu fi hadzal kitab, yang diterangkan dalam kitab ini. Dia kata apa? Annahu huwal haqqul ladzi la syakka fihi wala raib. Agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ni adalah kebenaran yang tidak ada padanya syak wa sangka, tak ada ragu-ragu. Jangan tuan, jangan ragu-ragu tuan. Silap ragu-ragu jadi kafir di sisi mereka. Tak boleh ragu-ragu, apa yang dibawa ni memang benar.
Wa anna ma waqa'a fi Makkah wal Madinati sabiqan wa Misra wa Syam wa ghairihima min al-biladi ila al-an min anwa'i syirk. Dan apa yang berlaku di Mekah, Madinah sebelum ini, sebelum mereka menguasainya, Mesir, Syam dan semua negara-negara yang lain daripada bentuk-bentuk syirik yang dinyatakan dalam kitab ini. Dia kata umat Islam yang dulu melakukan syirik bukan syirik biasa-biasa ya. Ni syirik al-kufrul annahul kufrul mubihul lidam wal mal. Mereka dulu, umat Islam yang dulu kat Mekah, Madinah, Mesir, Syam dan seluruh dunia Islam ni melakukan kekufuran yang menghalalkan darah dan harta. Wal mujibu lil khuludi finnar, bukan ni menghalalkan je tapi mewajibkan kekal dalam api neraka. Wa man lam yadkhul fi hadzal dini, siapa yang tak masuk dalam agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, wa ya'malu bihi wa yuwali ahlah, dan tidak beramal dengannya dan tidak memberi wala, wa yu'adi a'da'ah, dan tidak memusuhi musuhnya. Apa dia kata? Fahuwa indana kafirun billahi wal yaumil akhir, maka dia seorang kafir di sisi kami. Kafir dengan Allah dan hari akhirat. Terus terang, memang ini adalah seterang-terang pengkafiran terhadap majoriti umat Islam. Terang-terang. Sebab tu kalau ada golongan Wahabi kata mereka tak mengkafirkan orang, sebenarnya bagi saya sama ada jahil ataupun taqiyah lah. Dia pun tak kenal betul Wahabi, dia pun tak baca kitab-kitab Wahabi, dia pun tak rujuk kitab-kitab Wahabi. Tapi ialah mungkin sangka baik, tapi itulah tuan-tuan, jangan kita agama ni dengan ilmu kan. Apabila saya selalu pesan pada orang awam macam ni kaedah, tapi ramai sini mungkin insya-Allah jurusan Usuluddin. Usuluddin memang mahirkan betul perkara ni. Okey. Memang tak nak kamu terpaksa kaji pemikiran golongan sesat. Itu memang terpaksa buka kitab-kitab mereka. Tapi bagi orang awam, mudahnya kalau sesuatu pemikiran tu diperangi ataupun ditolak oleh majoriti ulama, sepatutnya orang awam faham itu red flag, bendera merah. Maksudnya ada something tak kena. Jangan bersangka buruk dengan para ulama. Bila ulama-ulama Melayu kita tolak Wahabi, ulama seluruh dunia lah tolak Wahabi, kita pula kata tak ada masalah pun. Tak, bukan tak ada masalah, sebab masyarakat awam tak kalau kasar jahil lah perkara ni. Sebab tu kena berpegang dengan para ulama. Dan kemudian bukan itu sahaja kafir biasa-biasa, bukan. Kafir yang wajib diperangi. Wa wajibun ala imamil muslimin wal muslimin jihaduhu wa qitaluhu. Wajib ke atas pemimpin muslimin dan para muslimin berjihad dan qital ni memerangi umat-umat Islam yang dulu-dulu yang tak ikut agama, yang tak masuk, tak beramal dengan agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, kena perangi. Bukan perang biasa-biasa, qital. Perang dengan senjata, pembunuhan. Hatta yatuba ilallahi mimma huwa alaih wa ya'malu bihadzal din. Sehinggalah bertaubat kepada Allah dan beramal dengan agama ini. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, versi tulen Wahabi sangat dahsyat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ada Dr. Yasir Qadhi kan, dia memang pelajar cemerlang, belajar di Saudi dan sebagainya. Dan dia pernah jadi antara, waktu saya buat kajian dulu, dia antara kita panggil pendakwah Wahabi yang sangat berpengaruh di US, di dunia barat. Akhirnya dia pun akhirnya isytihad taubat. Dan dia kata sebenar-benarnya bila dia buat kajian, Wahabi punya pemikiran sangat takfir. Yang ada zaman sekarang ni dia panggil the romanticized version of Wahhabism. Wahabi yang telah diromantikkan. Wahabi yang telah diromantikkan dan telah lembut. Jadi kalau yang asalnya memang kafir dia orang lain, selain daripada Wahabi memang kafir. Dan sebab tu yang lima asas yang kita kata membentuk pemikiran orang golongan ekstrim yang takfirin, membida'ahkan orang, mengkafirkan orang, menghalalkan darah orang, kena bagi taat kepada pemimpin mereka, dan kemudian kalau tak, you hadapi jihad qital kami. Inilah pemikiran mereka, tuan-tuan. Tengok lagi dalam Durarus Saniyah, ini berjilid-jilid. Tengok mereka kata waqala as-sa'il as-Sanusi al-Maghribi musannifus Sanusiyah huwa min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Adakah dia adakah kamu nak kritik Imam Sanusi yang masyhur dengan Ummul Barahin,
saya pun dah terjemahkan dan kita pun dah mengajar, dan ini kitab utama kita akan tengok nanti. Mudah-mudah je dia kata Sanusi, Imam Sanusi bukan daripada Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab Ummul Barahin ikut mazhab Asy'ariyah dan padanya banyak perkara yang menyalahi Ahli Sunnah. Oh, sedap dia. Kitab Tunggak Pengajian Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata penuh padanya penyalahan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya bawa pada tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah di sini, Akidah Muslim, cetakan yang ketiga. Cetakan kita panggil apa? Edisi yang ketiga. Cetakan yang ketiga atau Ma'adus Salithah daripada Dairatul Ifta' Al-Am Jordan, Pusat Fatwa Jordan, Fatwa Umum Jordan. Dalam Pusat Fatwa Umum Jordan menyatakan bahawa kitab akidah yang paling berpengaruh pada peringkat asas adalah matan Jawharatul Tauhid, dan yang kedua adalah Ummul Barahin, kitab ringkas dalam akidah Imam Sanusi, dan beliau di antara ulama yang paling agung yang menyaring kitab-kitab akidah. Dan jadi maknanya kitab yang kita katakan antara dua tonggak utama kita Ahli Sunnah wal Jamaah di peringkat mustawal mubtadi, di peringkat mustawa peringkat asas, Jawharatul Tauhid dan Ummul Barahin. Ummul Barahin fatwa dia kata ini sesat. Dan kemudian dia kata Ummul Barahin ini imamnya Imam Sanusi ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menyesatkan kitab utama Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan kitab biasa-biasa, bukan kitab-kitab yang orang tak kenal, kitab tonggak. Bahkan kalau tuan-tuan baca kajian, pengajian akidah di alam Melayu ni memang dia punya tonggak dia berpusat pada apa yang terkandung dalam matan Ummul Barahin karangan Imam Sanusi. Daripada situ Aqidatul Naji dan sebagainya. Bahkan disebut Imam Sanusi mujadid daripada mujadid Asy'ariyah yang membawa manhaj, iaitu beliau membawa penerangan akidah berdasarkan dua kalimah syahadah. Kalau kita mengaji. Sebab tu yang kita kata konsep tauhid tiga yang mereka bawa ni memang akan membawa kepada, nanti kita tengoklah, pengkafiran dan sebagainya. Ini saya akan buka last kali lah, insya-Allah. Okey, baik.